Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, produk industri dari pelbagai negara semakin beragam. Ini menimbulkan tantangan besar dalam menilai apakah suatu produk halal atau haram, terutama bagi individu beragama Islam. Produk dari sektor seperti makanan, minuman, farmasi dan kosmetik sering berasal dari negara non-Muslim dan dijual di negara majoriti Muslim. Hal ini menciptakan perdebatan mengenai status halal atau haram produk tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penggunaan alkohol dalam industri kecantikan. Terdapat ramai individu yang masih keliru tentang perbezaan kedua-dua cecair ini, iaitu alkohol dan arak, di mana arak akan tetap menjadi arak dan manakala alkohol tidak semestinya akan menjadi arak. Arak itu sendiri akan diperam sehingga menjadi sesuatu cecair yang mempunyai asid yang tinggi yang boleh mendatangkan sifat memabukkan itu sendiri. Manakala alkohol itu terdapat banyak dalam cecair kimia yang digunakan untuk pelbagai industri. Dalam tujuan utama Allah SWT mengharamkan arak ini bukanlah kerana ia bersifat memabukkan, tetapi kerana ianya bersifatkan daripada unsur yang najis. Terdapat firman Allah SWT daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan kotor daripada perbuatan syaitan. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah berkata, alkohol yang diproses untuk tujuan arak sama ada ia memabukkan atau tidak memabukkan, ianya tetap haram hukumnya di sisi agama dan undang-undang. Manakala alkohol di dalam industri kecantikan seperti minyak wangi atau skincare, makeup itu sendiri adalah hukumnya harus. Kerana penggunaan alkohol itu diperbuat daripada bahan-bahan kimia yang bukan daripada sumber yang najis. Jadi, alkohol dalam industri itu dibolehkan, manakala arak memang tetap haram hukumnya kerana ia menggunakan teknik penapaian yang lama untuk dijadikan arak serta ia memabukkan. Penggunaan alkohol dalam perubatan adalah sebagai bahan pembantu dalam proses formulasi dan juga proses pembuatan ubat. Ia bukanlah bahan utama, tapi ia hanya bahan pembantu. Hal ini, alkohol akan digunakan sebagai bahan ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan sejak zaman dahulu lagi. Selain itu, penggunaan alkohol biasanya adalah dalam keadaan cair kerana ia sukar untuk dilarut. Selain itu, alkohol juga akan digunakan untuk membunuh bakteria seperti tisu disinfeksi. Akhir sekali, alkohol akan digunakan sebelum proses pembedahan untuk membersihkan permukaan yang hendak dibedah. Apabila kita bercakap mengenai alkohol, kebanyakan daripada kita menganggap alkohol sebagai minuman yang memabukkan. Masyarakat kini telah berpendapat bahawa alkohol itu ialah arak dan haram untuk diambil. Namun begitu, apa yang tidak diketahui oleh mereka adalah tidak semua alkohol itu dijadikan arak serta haram untuk diambil. Sebaliknya, terdapat beberapa jenis alkohol yang dibenarkan untuk diguna khususnya dalam industri makanan dan minuman. Isu ini telah dibincangkan melalui Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada tahun 1984 dan Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Pahang pada tahun 2011. Penggunaan alkohol dibenarkan dalam makanan dan juga minuman kerana ia bertindak sebagai bahan pelarut. Contoh alkohol yang bertindak sebagai bahan pelarut adalah daripada campuran air,
dan etanol yang boleh melarutkan bahan ke dalam satu makanan dan juga minuman tersebut. Jadi secara umumnya, alkohol seperti etanol berfungsi sebagai bahan pelarut untuk mengekstrak bahan pelisa dan juga pewarna ke dalam makanan dan juga minuman tersebut. Selain itu, alkohol seperti etanol juga bertindak sebagai penstabil minuman ringan. Satu minuman ringan tidak akan tahan lama tanpa etanol di dalamnya. Jadi, dengan bantuan etanol, ia akan membantu menghapuskan bakteria dan juga menstabilkan kandungan minuman ringan tersebut supaya ia dapat tahan dengan lebih lama. Jadi, sekarang ni saya akan menerangkan tentang hukum-hukum penggunaan alkohol dari segi makanan dan minuman, dari segi perubatan dan dalam industri kosmetik. So, yang pertama, jika bahan alkohol yang digunakan dalam apa-apa proses pembuatan makanan, sebagai contoh, dalam proses menjadi bahan perisa, menjadi bahan perasa, yang lagi sering digunakan adalah menjadi bahan pengawet dan menjadi bahan penstabil makanan atau minuman. Hukumnya adalah harus digunakan sekiranya cecair-cecair alkohol itu digunakan dalam kuantiti yang dibenarkan dan dalam kuantiti yang tidak membuatkan mabuk. Selain itu, yang kedua adalah alkohol dalam segi perubatan yang berbentuk krim, contoh bahan pencuci pada kulit dan ubat-ubatan komersial sebagai contoh ubat pil ataupun ubat cecair macam ubat batuk. Hukumnya adalah harus dan dibenarkan jika hanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan juga menjaga kesihatan. Dan akhir sekali, dalam segi kosmetik pula, alkohol yang digunakan dalam proses seperti proses pembuatan minyak wangi dan proses pembuatan bahan kecantikan adalah harus digunakan sekiranya tidak membuatkan mabuk dan juga tidak membuatkan keracunan. Tambahan juga, alkohol yang dihasilkan melalui bahan-bahan sintetik kimia dan bukan daripada proses penghasilan arak yang ada dalam minyak wangi ataupun di dalam minyak rambut, hukumnya adalah harus seperti yang dibenarkan oleh JAKIM. Kesimpulannya, bahan alkohol yang digunakan dalam industri sering digunakan dalam negara bukan Islam. Hal ini kerana kecanggihan dan kualiti produk yang dapat dihasilkan di negara-negara tersebut. Hal ini, bahan kimia alkohol ditakdirkan sebagai bahan pelarut dalam industri perubatan. Sejak pada zaman dahulu lagi, alkohol sering digunakan sebagai hidangan dalam majlis dan jamuan. Oleh itu, alkohol yang digunakan dalam industri makanan, kosmetik dan perubatan adalah hukumnya harus dengan mengikut kuantiti yang dibenarkan oleh syarak agar tidak terjerumus dalam keadaan memabukkan.